Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk kami. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Ikhwan Afiq. Dan ini rakan-rakan saya, William, Farah, Umuhani, Syahira dan Siti Aisyah. So hari ini saya akan membentangkan tajuk simpanan untuk masa hadapan. Simpanan untuk masa hadapan ada 4 poin. So yang pertama adalah mengurus diri sendiri. So mengurus diri sendiri adalah sebahagian daripada gaji anda dengan membuat deposit ke dalam akaun simpanan, dan bukannya akaun yang digunakan untuk menerima gaji bulanan anda. Poin yang kedua adalah mengelakkan hutang. Mengelakkan hutang adalah penyelesaian kewangan terbaik yang sesuai dengan keadaan kewangan seseorang yang perlu ditinjau. Hutang juga akan membuat anda lebih susah untuk membayar sekiranya anda sengaja melewatkan pembayaran kepada orang tersebut. Yang ketiga, mengelakkan pembelian barangan yang tidak berharga. Contohnya, tabiat buruk seperti merokok boleh menjadi penghalang yang serius untuk menjimatkan wang. Yang keempat adalah mewujudkan dana kecemasan. Dan mewujudkan dana kecemasan dapat memberikan anda kebebasan untuk menyelesaikan apa-apa masalah yang terjadi dalam hidup anda. Pelaburan merupakan kaedah penanaman modal terhadap suatu syarikat dengan tujuan untuk dapatkan keuntungan dan atau menanam modal dalam tempoh tertentu. Pelaburan di Malaysia boleh dibahagikan kepada dua jenis kategori, iaitu real investment dan paper investment. Real investment merujuk kepada pelaburan yang melibatkan harta fizikal di mana perkara yang dilaburkan seperti hartanah dan emas atau perak. Jika kita melabur dalam hartanah, kita akan dapat pegang dan tinggal di hartanah berkenaan. Apabila kita melabur dalam emas, kita dapat pegang emas. Inilah yang dimaksudkan sebagai real investment ataupun boleh juga disebut sebagai physical investment. Paper investment pula merujuk kepada jenis pelaburan yang hanya melibatkan kertas atau secara atas talian yang mewakili portfolio pelaburan seperti saham dan pelaburan unit amanah. Apabila kita melabur di sini, kita akan terima penyata dalam bentuk kertas yang mengandungi maklumat pelaburan yang kita miliki atau dalam format digital yang digital atau atas talian. Ia juga boleh disebut sebagai virtual investment. Oleh itu, terdapat banyak jenis pelaburan yang boleh kita sertai. Jadi, daripada kita sertai pelaburan-pelaburan tersebut, terdapat banyak kepentingan yang akan kita perolehi. Antara kepentingan tersebut adalah seperti simpanan untuk masa depan, memberi keuntungan tambahan, kurangkan inflasi, memajukan ekonomi negara dan membudayakan amalan menabung. Jadi, marilah sama-sama kita menyertai pelaburan. Okey, apa itu ASB? ASB ni macam secara dasarnya benda ni macam tempat kita simpan duit, tempat pelaburan ataupun pupuk modal dan lain-lain ni. Tapi ASB ni dia khas untuk Bumiputera sahaja. And dia terbagi kepada dua, simpanan sendiri dengan pinjaman. Pinjaman ni dia terbagi kepada dua, iaitu ASBF dan ASBL. Nanti boleh google lah. Langkah pertama, daftar akaun di cawangan ASB ataupun tengah daftar akaun ASB, korang boleh langgan unit amanah saham di cawangan rasmi atau korang boleh beli dengan ejen yang berdaftar. Langkah kedua, klik layari laman sesawan rasmi ASB iaitu www.myasnb.com.my untuk melanggan secara atas talian. Langkah ketiga, tekan sahaja butang register here di belah kanan atas laman web tersebut. Lepas tu, jangan lupa untuk klikkan the terms and condition. Lepas itu, langkah 4, lengkapkan sahaja kesemua maklumat yang diminta di laman tersebut. Sebanyak 3 muka surat.
Jangan lupa untuk gunakan nombor telefon yang anda gunakan semasa mendaftar di cawangan ASB. Masa first daftar ASB dekat cawangan tu, dia akan minta IC dan nombor telefon. So yang online punya ni, dia akan letak nombor telefon yang sama lah masa you daftar dekat cawangan ASB, untuk dia bagi nombor TAC. So lepas tu, lepas dah daftar, korang hanya perlu save password yang diberi, save password yang dah diberi. Lepas tu korang login pertama kali, dan korang boleh update password dekat situ. So itu saja. Sangat mudah untuk daftar ASB. Assalamualaikum, nama saya Ummu Hani. Saya akan membentangkan tentang bagaimana memilih pelaburan yang terbaik. Untuk memilih pelaburan yang terbaik mempunyai 7 cara, antaranya ialah menyemak keperluan dan matlamat, mempelbagaikan portfolio, membuat semakan pelaburan dengan tekun, mempertimbangkan tempoh pelaburan anda, membuat pelan pelaburan, semak cas dengan teliti, dan pelaburan yang perlu dielakkan. Ataupun hukum 72 ini adalah satu formula matematik yang boleh digunakan untuk mengira berapa lamakah wang yang anda laburkan akan berganda. Cara penggunaan Rule of 72 atau hukum 70 ini sangatlah mudah. Yang anda perlukan hanyalah kadar pulangan. Mengetahui berapakah kadar pulangan. Biasa kalau buat pelaburan kan akan ada diberikan kadar pulangan sebanyak 1%, 2%, 3% kan. So untuk menggunakan Rule 72 ni, anda hanya perlu membahagikan nombor 72 dengan kadar pulangan itu. Sebagai contoh, misalnya ambil jika kadar pulangan adalah 3% dan anda melabur sebanyak RM2,000. So, menggunakan Rule of 72, membahagikan nombor 72 dengan 3 dapatlah 24 tahun. Dan 24 tahun itulah masa yang akan diambil untuk 2,000 anda untuk menjadi 4,000. Sudah semestinya jika kadar pulangan lebih tinggi akan buatkan nilai masa yang akan diambil untuk wang anda berganda lagi pendek. Kadar pulangan yang sedikit pula akan mengambil masa yang lebih panjang. Rule 72 ini digunakan oleh ramai businessman pada masa kini sebab peratus ketepatannya yang sangat tinggi. Assalamualaikum, saya Farah binti Faiz. Saya akan menerangkan tentang punca-punca kegagalan untuk melabur. Yang pertama sekali ialah kurang ilmu pengetahuan. Sesebenarnya masyarakat kita mempunyai pengetahuan yang sangat rendah terhadap pelaburan. Mereka tak mengutamakan perlindungan dalam kehidupan, malah simpanan pun tak ada. Yang kedua, tidak disiplin. Tidak kira sama ada baru ataupun sudah lama mencurui bidang pelaburan, kalau tidak disiplin pasti tidak akan berjaya. So disiplin ni paling ramai yang anggap. So yang ketiga ialah sifat tamak. So kebanyakan pelabur akan berkesudahan dengan kerugian besar, maka kita perlulah bijak dalam membahagikan duit dengan baik. Yang keempat, cepat mudah putus asa. So sebenarnya masyarakat cepat mudah putus asa disebabkan gagal. So apa yang kita boleh dapat hari ini daripada pembentangan kita orang tadi adalah kita akan dapat memastikan penggunaan sumber kewangan menjadi lebih bijak dan sistematik. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.